sejahtera, salam satu USM saya ucapkan kepada anda semua, kepada pengikut-pengikut yang telah lama mengikuti Create USM. Terima kasih. Dan kepada anda pengikut-pengikut baru, selamat datang saya ucapkan. Jadi saya, hos anda pada hari ini, Krisha Jocelyn. Kita kini berada di Edi Lambak yang bertempat di Desa Siswa Aman Damai. Jadi untuk segmen Create Talk pada kali ini, kami membawakan kepada anda kunyah-kunyah Ramadan. Bukan sahaja itu, kita juga mempunyai tetamu istimewa. Jadi anda mesti tertanya-tanya kan siapa tetamu istimewa kita pada hari ini? Sebelum itu, jom kita saksikan BT ini. Many years ago, I want to change the world. Now, I think if we want to change the world, we change ourselves. You don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smart than you are. And when you find so many smart people, my job is to make sure the smart people can work it together. Never compromise when it comes to creativity. We were painting on walls before we could make walls. We made art before we domesticated animals or planted crops. And to quote the title of Sarah's book, you are an artist if you make art, any kind of art, at any time. I want to create something that hasn't existed. I really love design. It impacts every moment of our lives. It makes you feel things. It's an incredibly powerful social influencer, and it shapes the future. I never thought I could be a CEO. I'm a designer. I became a full-time artist. I want to be a maths teacher just like you. You gotta dig down deep to gut it out. Keep on going again and again and again until you make it happen. Jadi ini dia tetamu istimewa kita pada hari ini, Prof Azlinda. Jadi apa khabar, Prof? Khabar baik, Isha. Terima kasih kerana mengundang saya pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi menyertai kami dalam program Kunyah-Kunyah Ramadan. Jadi apa perkembangan Prof so far? Setakat ni saya ni merupakan hari yang ke-53 saya sebagai TNC HEPA. So pastinya banyak perkara-perkara yang perlu saya beri perhatian. Agak busy sedikit, tetapi apa pun saya rasa teruja juga ya kerana dapat bersama-sama dengan para pelajar USM, insya-Allah. Faham, Prof busy, tapi terima kasihlah. Busy-busy mana pun Prof sanggup nak turun padang hari ini untuk join kami. Jadi hari ini kita nak buat apa? Kita nak masak apa hari ini? Kita nak masak pat krapau, tapi kalau dalam bahasa Thailand ni dipanggil pat kepau kan ya. So dia sangat-sangat istimewa lah ya, ayam beso. Pat krapau guys. Bunyi pun macam unik, rasa dia apa lagi kan? Jadi dalam banyak-banyak menu, kenapa kita pilih pat krapau? Menu ni sebenarnya kita nak masakkan untuk sebagai satu sumbangan kepada berkongsi rezeki dengan pelajar-pelajar USM. Jadi untuk 280 pelajar kita sasarkan, tetapi pada hari ini saya nak tunjukkan bagaimana untuk memasak pat krapau ni. Berkongsi rezeki, berkongsi resepi. Okey, jadi bahan-bahan untuk memasak ni macam mana? Okey, Syah, kita ada minyak ya, kita ada cili, banyak juga cili. Bawang. Prof memang suka makan pedas. Banyak betul betul cili dia. Kita hanya ambil 2 sudu sahaja. Yang ni adalah faham. bahan dia. Jadi kita blend dan kita ada ayam cincang. Kita ada minyak manis, kicap manis. Kicap manis. Kita ada semanis oyster Prof lah. sauce. Kita ada kicap pekat, kita juga ada bawang yang dipotong dadu dan kita ada kacang panjang, kita ada fish sauce. Oh, kenapa fish sauce? Fish sauce bukan sos sotong ke squid sauce? Kenapa mesti fish yang sauce? ada kaitan dengan Thailand tu. So orang Thai banyak menggunakan fish sauce. Itu yang menjadikan kesedapan kepada masakan Thailand ya. So kita ada sebut perasa sedikit, kita ada lada surah, gula dan juga daun besil. Kita teruskan dengan first step macam mana Prof? Okey, first stepnya minyak ni ni dah agak panas, kualinya agak panas. So berikan saya sudu ya. So kita perlukan hanya 2 sahaja. 2 sahaja cukup ke Prof? 2 sudu atau maybe 3 sudu lah ya. Okey, minyak. Okey, kita dah ada cili yang di blend tadi dekat sini. Betul ya. So kita ambil 2 sudu maybe 2 sudu setengah sikit, bergantung kepada cita rasa masing-masing. Tahap kepedasan masing-masing lah kan. Kalau nak lebih pedas, tambah je lah, letak je lah semua lah kan. Betul. Boleh Syah ambilkan saya. Okey, boleh. Satu tunjuk. Jadi kita pastikan dia tumis ya.
dan kita ambil bila kita tumis cili ni Sedap bau tumisan tu. yalah, tapi kita berpuasa kan Isha. So kita ada isi ayam, kita masukkan semua ya, masukkan semua isi ayam ya. Okey, ayam tu memang dibeli cincang ke atau cincang sendiri? Kita cincang sendiri. Tadi saya cincang sendiri. Sempat saya cincang dulu. Kalau kita nak tunjuk Busy Prof pun dulu, sempat juga cincang ayam. nak makan. Kalau nak makan Demi makan. Demi sebab makan. lagi Semua satu, sampai. Kalau kita nak beli saja mungkin dia tak begitu tak begitu sedap enak lah. Betul. Dia air tangan mesti kena air tangan sendiri dan baru juga rasa perlu dia sedap. jaga kesihatan juga. So kadang-kadang you kena masak juga kan ya. Jadi kita biarkan sahaja ayam tu masak dulu, masak separuh ya. Saya dalam masakan saya suka kalau boleh dia kurangkan minyak lah ya. Tapi tak mengapa, kita biarkan saja dia Okey, masak. lepas tu ya. kita nak letak apa lepas tu? Okey, kita bagi dia masak sikit lagi. Okey, kita boleh kuatkan api macam nak tutup je tu. Angin kan kita kat luar sekarang, kita kat di Lambak ni dekat open air. Jadi angin pun tak berapa nak bekerjasama dengan kita lah. Betul. Jadi kita dah masak di sini. Jadi kita bolehlah masukkan kicap manis. Okey. Kicap manis tu berapa banyak sudu kena letak? 2 senduk boleh ya. Oyster sauce pun dalam 2 sudu ya. Mungkin sikitlah, satu setengah lah sebab tak nak terlalu masin. Dan kita juga nak letak kicap pekat sikit ya. Kicap pekat. Okey, dan kita letaklah fish sauce. Iaitu keunikan budaya Thai yang memang suka makan fish sauce. Betul lah. Fish sauce ni dia masin juga. Jadi tak boleh letak banyak lah kan? Betul. Jadi nak masak ni berapa lama ni? Lepas dah tumis-tumis, dah letak ayam, letak semua perasa kicap-kicap ni berapa lama proses untuk masak? 5-6 minit sebab kita nak pastikan dia masak ya. Especially the chicken tu tadi kan dia ada empuk dulu. Okay. By the way, Prof kan baru dilantik sebagai TNC. Apa keperasaan Prof lepas dilantik sebagai TNC HEPA? Sebenarnya perasaan tu risau pun ada sebab itu merupakan satu tanggungjawab yang besar. Satu amanah yang diberikan, tapi saya percaya dengan sokongan semua, insya-Allah kita dapat lakukanlah ya. Dan kebetulan untuk HEPA juga, untuk TNC HEPA ni juga dia banyak sokongan dah juga daripada semua pihak. So jadi tak ada masalah lah kalau kita dapat kerjasama semua, insya-Allah boleh semuanya untuk Universiti Sains Malaysia. Betul, kita kalau kerjasama sama-sama kita buat mesti boleh kan? Boleh jadi, saya dapatkan air tu sikit. Boleh sudah kita boleh. Jadi jangan ni sangat ya. Okey. Jadi apa sikit air. Okey, bagi dia jangan terlalu kering ya. Jadi, sama kepada topik tadi berkenaan pelantikan Prof sebagai TNC, apa perbezaan yang ketara antara menjadi Dekan PP Sains Kemasyarakatan dengan menjadi TNC HEPA ni? Okey. Kalau semasa dekan tu saya menjaga satu PTJ yang agak kecil lah, satu PTJ saja. Jadi pelajar saya pun tak ramai, lebih kurang 100 ke 200 lebih pelajar sahaja. Tetapi ketika ini kita nak jaga 34,000 lebih pelajar. Kena jaga satu universiti tu. Bukan tanggungjawab yang kecil orang kata. Betul, dan juga kampus-kampus yang lain ya. Jadi banyaklah dia punya tanggungjawab tersebut ya. Tetapi kalau kita nak mengambil jawatan sebegini, kita perlu bersedialah menghadapi cabaran. So bukan saja pelajar je yang ada cabaran. Kita juga sebagai pentadbir-pentadbir universiti juga mempunyai cabaran tersendirilah bagi memastikan USM tu berjalan dengan baik. Okey, lepas tu kita letak bawang. Okey, Isha ambilkan saya untuk kacang panjang ni? Boleh, Isha ambil kacang panjang. Nak letak berapa banyak? Ke letak semua? Sebab saya memang suka makan sayur. Okey, so kita letak je semua. Boleh aja kan. Kalau tidak pembaziran pula sebab dah ada kan di sini. Okey, so kita masak dan terus masakkan dia. Sayur ni sekejap aja actually kan ya. Okey, Isha ambil satu sudu. Okey. Dan ambil sebut lada sulah. Okey, so kita letak sedikit. Nak masak ni senang sahaja ya. Sikit je, secubit ya. Kita ambil sebut perasa tu sikit.
Sebenarnya saya cubit Tahap je. rasa Pak Krapau ni sepatutnya macam mana? Adakah sepatutnya masam, pedas ataupun masin? Dia pedas dan juga manis-manis pedas kan ya. Dan dia ada masin-masin jugalah sebab dia ada fish sauce tu tadi kan. Jadi sambil-sambil kita masak, okey, selaras dengan objektif kunyah-kunyah Ramadan, selain daripada berkongsi rezeki dengan 280 pelajar, kita juga sebenarnya ingin mempromosikan usahawan-usahawan yang terdapat di USM ni. Jadi kita sekarang akan beralih ke Saudara Mursyid untuk segmen wawancara bersama pengusaha-pengusaha yang menjalankan bisnes-bisnes mereka di USM. Jadi persilakan. Terima kasih saudari Isha yang sedang berada di set. Baiklah penonton, kini anda bersama saya, Mursyid Saleh, dan kita berada di step at Eddie Lambak Bazaar, di mana kita dapat lihat di ramai peniaga-peniaga kat sini yang kebanyakannya daripada pelajar-pelajar USM dan juga staf-staf yang ada. Dan kita akan terjah pada hari ini, kita akan tengok kepada mereka punya gerai-gerai, kita tengok apa yang mereka jual dan kita tengok apakah juadah yang menarik untuk kita berbuka pada hari ini. Jom kita pergi. Baiklah penonton, kini bersama dengan lot nombor 3, kita nak tanya sikit kepada mereka punya kitchen crew ni. Siapa nama ni? Okey, nama saya Anna Marina, pelajar tahun 2 daripada School of Social Sciences dan merupakan pengarah untuk projek kunyah di Eddie Lambak. Jadi kunyah itu awak punya nama bagi lot nombor 3 lah. Betul. Okey, nama yang cukup menarik, kunyah. Kunyah apa? Kunyah-kunyah. Manja kali dia. Ada tagline guys. Okey, ini satu benda yang sangat-sangat menarik lah saya perasan dekat dalam USM ni. Sebab dia menunjukkan pelajar-pelajar kita sangat versatile dalam kita nak mencipta idea-idea untuk kita mempromosikan kita punya jualan. Okey, saya nak tanya kepada Anna. Apa juadah yang di lot nombor 3 kunyah jual sebenarnya? Okey, di lot kunyah kami bukan sahaja ada nasi ayam Pak Kapal which is our signature, tapi pada bulan puasa ni waktu juadah berbuka kita jual kuih muih, ada laksa soto quite famous juga yang tak pernah tak habis, antara kita punya menu yang tak pernah tak habis. Okey, so saya nak tanyalah dekat Ana, macam mana sambutan pelajar-pelajar dekat USM ni? Macam mana dia orang ni datang selalu, sebab cakap habis ni maksudnya selalunya ramailah membeli, betul? Bila saya cakap tak habis tu, maksudnya ada sentiasa minta. Kadang-kadang apa yang kita target, contohnya sehari 30 bungkus, terpaksa buat lebih sebab sentiasa ada permintaan. Menarik ya guys. Okey, so nak tanya hari ni, apa promosi yang dijual di lot nombor 3 hari ni? Okey, pada hari ini, hari Sabtu, yang specialnya kami menyediakan makanan percuma free food untuk diberikan kepada pelajar. Nasi ayam Pak Kapal which is memang our signature, disediakan oleh kru-kru kitchen yang 20 orang, ada lagi kat belakang sana. InsyaAllah kepada semua pelajar USM, jemput datang, kita start distribute pada pukul 6.30 petang. Pukul 6.30 petang. Berapa pack yang akan diedarkan? Sebanyak 240 pack. 240 pack kepada semua pelajar yang hadir. Jangan lupa untuk dapatkan pack ini. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih kepada kunyah. Okey, saya nak dengar lagi sekali. Kunyah-kunyah. Boleh tak semua kru sekali? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Kunyah-kunyah. Manja kali dia. Okey guys, thank you so much. Baiklah penonton, kini kita berada di lot nombor 14 dan bersama saya iaitu pemilik kepada Mango Milkshake. Kita nak berkenalan dulu. Siapa nama ni? Nama saya Amir, antara pekerja di Lepak Cafe ni lah. Lepak Cafe ni yang beroperasi di dalam USM atau di luar USM sebenarnya? Hanya dalam USM saja dan dimiliki oleh student sendiri. Maksudnya keluarga sendirilah. Bukan ada kelab. Maksudnya ini bukan anda persatuan tetapi anda pelajar sendiri. Betul. Ini satu inisiatif yang cukup baik dalam kalangan pelajar kita sebab sama-sama mereka menggalakkan industri keusahawanan dalam USM itu sendiri. So, kita tertarik dengan nama Lepak. Selalu orang cakap lepak. So, lepak tu apa sebenarnya? So, lepak ni perkataan le tu sendiri dalam bahasa Perancis, kalau translate pada Inggeris ialah the. So, maksudnya kami nak memperanciskan nama lepak tu, so jadilah lepak. Jadinya Mango Milkshake ni adalah keluaran Perancis punya edaran jugalah sebenarnya. Lebih kurang begitu. Lebih kurang ada sentuhan daripada tangan-tangan air Perancis. Okey. So, sekarang ni saya nak tahu selain pada Mango Milkshake, apa lagi yang dijual di sini? So, kami juga ada jual kebab, ada kebab daging dan juga kebab ayam lah di sini. Kebab daging dan kebab ayam dijual pada harga? RM4.50 sahaja. RM4.50. Untuk air mangga hanya RM5 sahaja. Untuk RM5 satu cawan, satu cup. Cukup-cukup berbaloi untuk pelajar-pelajar USM dapatkan
boleh untuk orang kata cuba support kita punya pelajar-pelajar sendiri. Baik, terima kasih Amir. Ya, betul. Okey, kita jumpa lagi di lain hari. Baiklah penonton sekalian, sekarang ni kita bersama dengan pemilik kepada gerai nombor lot nombor 11. So saya nak tanya siapa namanya ni? Nama saya Muhammad Zahid bin Zulkarnain dan saya merupakan pelajar teknologi industri tahun 3. Pelajar industri. Okey, baik. So saya nak tanya kat sini, ini merupakan pertubuhan pelajar punya program ataupun inisiatif awak sendiri? Okey, ini merupakan inisiatif saya sendiri bersama dengan rakan-rakan saya yang merupakan berlainan-lainan skul. Di mana kami membincangkan untuk membuat satu gerai iaitu Kerabu Maggi di tapak Bazar Aman Damain. Oh, menarik ya para penonton sekalian, sebab kita dapat lihat kat sini bukan saja para pertubuhan pelajar, malah pelajar-pelajar yang bersendirian itu sendiri, mereka berkumpul tenaga, berkumpul idea untuk mencipta satu kenangan untuk dibawa bersama. Sebab ini bukan saja kita nak boleh collect duit, kita nak collect kenangan juga warga dewan sekalian. Okey. So kat sini saya nak tanyalah satu. Apa specialnya Maggi kerabu awak dekat bazar ni sebenarnya? Okey, specialnya kerabu Maggi saya ni, saya menggunakan bahan-bahan itu sendiri. Contohnya sotong, udang dan kami juga saya juga menggunakan contohnya crab stick, tapi saya juga menggunakan lauk itu sendiri. Tidak menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia tu dalam paket. Bukan yang pack food, bukan frozen food. So maksudnya kat sini semuanya fresh lah datang daripada lot nombor 11 ni. Ya, tapi ada juga menggunakan crab stick, tapi kami juga menggunakan. Okey, so berapa harga jualan bagi setiap satu kerabu Maggi? Harga jualan ni kami menjualnya harga RM6 setiap satu. RM6 harga mampu milik tu sebenarnya. Harga RM6 je untuk kerabu Maggi. So kalau saya tengok dalam satu pack ni lah, kalau boleh saya tengok, padat sebenarnya dengan isi udang, ketam, sausage. So kalau siapa beli saya rasa sangat-sangat berbaloi dan anda tak akan rasa rugi, kenyang bila berbuka nanti. So pelajar-pelajar USM jangan lupa untuk dapatkan kerabu Maggi bukan saja bulan puasa, malah di bulan-bulan yang lain juga untuk anda semua menikmatinya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, kita bersama dengan peniaga seterusnya pada hari ini. Boleh saya tahu nama dulu? Nama diberi Muhammad Faris Syami bin Faizal. Saya merupakan NYDP bagi Kelab Keusahawanan. Faris Syami NYDP Kelab Keusahawanan. So, Kelab Keusahawanan berniaga di Bazar Edi Lambak sesuai dengan mereka punya kelab sendirilah, memang keusahawanan. Kalau tak berniaga bukan keusahawanan tu namanya. So, kalau Kelab Keusahawanan, hari ini apa yang awak berniagakan? Okey, bagi kami pada awalnya pada hari ni, sebelum ni kami ada jual oden. So hari ni dah laku apa semua, and then kami hari ni kena stop sebab kami dah buat promotion apa semua dah habis. Sebab oden semua dah laku habis teruk dan stok pun kami kata kami nak stop. Hari ni adalah hari ke-11 kami. Dan yang kedua, kami ada tahu bergedil yang dibuat khas oleh penasihat kami sendiri. Inti sos dia semua penasihat buat. So kami just preparekan ramuan-ramuan dia sendiri, iaitu Abanik sendiri. Dan yang ketiga, kami ada air yang diminati ramai lah. Kalau dekat Pening ni, kalau tepi-tepi jalan ni mesti ramai akan terpesona dengan air teh ais. Kadang-kadang ramai teh madu, teh ais cincau. Kami lebih prefer pada teh ais cincau. So kadang-kadang ramai kat Pening ni tak tanya mana air Katira. So hari ni juga kami sebagai Kelab Keusahawanan, kami bawa air Katira dekat Aman Damai sendiri. So kat sini kita ada promotion siap, satu RM3, dua RM5. Oh, cukup menarik. Saya tanya pendek, dia jawab panjang guys. So kalau kat sini korang boleh tengok antara kelab keusahawan ni, di mana mereka ni melakukan orang kata kajian terlebih dahulu sebelum mereka melakukan perniagaan, dan itulah satu perkara yang menarik dalam dunia perniagaan ini, sebab kita kena tahu bila ada peluang di situ ada perniagaan yang boleh dijalankan. Penasihat yang lakukan, maksudnya korang yang maksudnya penasihat sendiri pun sama-sama support dengan pelajar. Baguslah korang ni. So saya nak tanya last lah sebelum kita wrap up ni. Macam mana awak berasa sambutan pelajar dekat USM ni dengan bazar? Saya ini adalah salah satu yang terbaik lah, sebab kita pun tak tahu yang USM ni kat mana bazar berada. So at least pelajar sendiri daripada Universiti Islam Malaysia sendiri, dia pun boleh pergi ke orang cakap Bazar Aman Damai ni, boleh pilih makanan apa yang sesuai dengan isi hati mereka untuk menyambut iftar nanti. Okey, terima kasih. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Okey, jumpa lagi lepas ni. Okey, para penonton, bersama saya pada hari ini pengusaha di lot nombor 2. So kita nak tanya, kita nak kenalkan yang dulu. Siapa nama ni?
Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, nama diberi Muhammad Hanafi bin Muhyiddin. Boleh panggil AP lah. Dan saya merupakan pelajar tahun akhir tahun 4 yang ambil khusus sains kemasyarakatan bermajikan kerja sosial. Kerja sosial. Okey, awak pula siapa namanya? Okey, nama saya Nur Syafiqah Liana binti Anwar, pelajar tahun 3, School of Communication. Dan saya merupakan rakan kongsi bersama Hanafi. Oh, rakan kongsi. Okey, so bila dah cakap rakan kongsi ni, saya nak tanya, ini projek anda siapa sebenarnya ni? Okey, sebenarnya ini projek projek rintis lah yang mana saya daripada Jabatan Penajaan dan saya merupakan pemantau penajakan usahawanan. Jadi dengan kolaborasi bersama HDC, kita telah buat satu orang kata pembaruan. Sebelum kita ada PAMAT, sekarang kita ada Eddie Lambak. Okey, alright. Menarik satu pembaharuan yang orang kata memberikan satu impactful kepada pelajar-pelajar USM itu sendiri. Okey, so saya nak tanya, dekat sini saya nampak tadi ada jual tahu bambam. Sini tahu bambam. So tahu bambam ni kenapa nama dia tahu bambam? Apa specialnya tahu bambam? Cerita kepada penonton. Hari ini saya nak cerita kepada anda semua. Alright. Sebenarnya dahulunya saya hanya makan saja tahu bambam ni. Oh, makan. Makan saja. Dan bila saya tengok ia merupakan satu, orang kata tak ada orang jual. Kita dengar tahu bergedil sebelum ni kan. Betul. Saya inovasikan dia, menjadikan dia sebagai tahu bambam. Kita tengok bambam tu ni adalah tembamnya tahu tu. Jadi kita sumbat dengan isi yang mana kita ada isi ayam dan juga ikan, dan disertakan juga dengan sos sambal yang sangat padu. Dapat korang try tahu bambam kita. Oh, itu asalnya tahu bambam betul. tu sebab dia bambam dan diinovasikan daripada tahu bergedil. Maksudnya kat sini para penonton sekalian, kita dapat lihat para pelajar USM ni, dia bukan saja kreatif, malah mereka ni orang kata berfikir di luar kotak. Bukan saja maksudnya kita dapat tahu satu-satu perniagaan itu yang untuk dijual, mereka dapat lihat juga macam mana pembaharuan yang dilakukan kepada menu-menu yang akan dijualkan itu. So saya nak tanya last lah kepada AP dan juga Syafiqah. Macam mana sambutan pelajar dekat Bazar Eddie Lambak ni sebenarnya? Okey, Alhamdulillah so far setelah seminggu lebih kita buka, memang sambutan menggalakkan. Hari pertamanya semua gerai yang mostly dah sold out. Menariknya. So setiap hari kita akan tambah lagi stok untuk kita top up lah untuk hari seterusnya. Supaya ramai dengan galakan daripada pelajar sendiri dan peniaga sangat menggalakkan. Okey, maksudnya kat sini projek Eddie Lambak ni sangat-sangat berjaya sebab kita dapat lihat first day pun dah di sold out semua benda. So ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik daripada MPD dan juga APD Aman Damai dan juga HDC. So saya rasa itu saja. Terima kasih perkongsian anda pada hari ini. Terima kasih Syafiqah. Para penonton, bersama saya pada hari ini iaitu Cik Sheila Wanis, penolong pendaftar kanan di BHEPA USM. Jadi pada hari ini Cik Sheila Wanis, selamat datang kepada Bazar Eddie Lambak. Selamat datang saya ucapkan. So saya nak tanya kat Cik Sheila, apa pandangan Cik Sheila terhadap inisiatif yang orang kata disediakan Bazar Eddie Lambak ni sebenarnya? Okey, pada pandangan saya, pelibatan pelajar ni sangat mengagumkan dan nampak pelajar sangat talented lah. Walaupun dari segi kita kata ini bukan hanya spesifik kepada keusahawanan, tapi bila cara kreativiti dia menyediakan makanan, betul, saya setuju. Cara packaging food, kita boleh nampak dari situ pelajar kita ni bukan sahaja dia hanya fokus kepada keusahawanan tapi kreativiti dan sebagainya. Betul, maksudnya kalau kat sini mesej yang nak disampaikan oleh Cik Sheila, pelajar-pelajar di USM ni sangat-sangatlah orang kata colourful. Dia macam-macam talent yang kita ada. Bukan saja kita cemerlang daripada akademik, kita juga cemerlang dari sudut penyediaan kepada masalah-masalah lain. So benda-benda ni sebenarnya adalah perkara-perkara yang kita angkat dalam agenda hebat itu sendiri. So Cik Sheila, satu lagi saya nak tanya Cik Sheila, apa lagi bantuan yang bolehlah daripada PTJ itu sendiri untuk bantu pelajar-pelajar ni untuk mereka sustain dalam mereka kekalkan dalam bidang keusahawanan? Okey, USM sendiri daripada pihak BHEPA sendiri, kita sentiasa menyokong aktiviti pelajar. Walaupun kita tidak mampu menyediakan peruntukan yang besar, tapi dari segi ruang, dari segi perabot dan sebagainya, itu semua kita akan insya-Allah kita akan mudahkan perkara begitulah. Okey, maksudnya kita pun nak tengok, kita pun nak menilai kemampuan pelajar tu sendiri, macam mana dia boleh membangunkan satu aktiviti tersebut. Betul, maksudnya apa, bantuan pun dah diberi, kita pertolongan pun telah dihulurkan, maksudnya lagi tinggal pelajar sajalah untuk nak menggerakkan aktiviti ini. Dan Alhamdulillah kita dapat lihat bagaimana Bazar Eddie Lambak pada hari ini berjalan dengan lancar, ramai pengunjung yang hadir dan saya rasa hari ini Cik Sheila pun banyak membeli, betul? Ya, saya pun support. So guys, jangan lupa untuk support Bazar Eddie Lambak. Terima kasih Cik Sheila. Terima kasih, terbaik semua, Alhamdulillah. Okey, para penonton sekalian, bersama kita dengan gerai yang terakhir pada hari ini, kita nak tengoklah, selepas kita dah tengok macam-macam makanan, kita tengok satu lagi bazar yang
menjualkan air. Pada hari ini kita nak tengok satu special sebab air ni saya tengok tadi daripada datang dalam botol. So sebelum kita nak jumpa air ni siapa, apa nama semua, kita nak kenal dululah dengan pemilik-pemilik kepada air tersebut. So saya nak tanya namanya siapa sekarang? Nama saya Amirul Aizat bin Zulkifli. Saya merupakan pelajar tahun 2 dari Skul Seni dan saya merangkap marketing coordinator untuk Celsius. Oh, tahun 2 marketing coordinator untuk Celsius. Okey, awak pula? Okey, saya Munirah Aisyah binti Miroslan, merupakan pelajar tahun 3 daripada PPIK Ilmu Kemanusiaan, merupakan inilah pemilik sebenar kepada Celsius ni lah. Awaklah pemiliknya. Begitu. Okey, so saya nak tanyalah. Projek ni sebenarnya projek di bawah kelolaan siapa? Pelajar pertubuhan awak ke ataupun sebenarnya ini adalah inisiatif awak berkawan-kawan semua ke? Actually ini inisiatif saya sendiri bersama Amirul, di mana kami buat air ni sebab merupakan satu air yang saya nak beli tapi tiada dalam USM ni lah. So sendiri punya lah, bukan under siapa-siapa lah. Oh, begitu kisahnya. So maksudnya kat sini kita dapat lihat kan, pelajar-pelajar USM ni, diorang nak apa, diorang tak dapat, diorang cari benda tu. So itu yang penting guys, kita jangan pernah berhenti berusaha. So daripada situ kita dapat belajar daripada bazar ni sendiri. Pelajar-pelajar ni dapat untuk orang kata apa, menginovasikan sesuatu perkara tu untuk dijadikan sebagai satu bahan jualan. So saya nak tanya sebab saya tertarik dengan nama Celsius sebab kita pun tahu Celsius ni adalah suhu. So kenapa Celsius sebenarnya? Pertama sekali sebab kita nak tahu Celsius ni merujuk kepada takat temperature ataupun suhu. Celsius tu. Itu yang sebenarnya. And kita pun fokus kepada suhu sejuk dan panas. Pada bulan kami plan untuk jual makanan tapi untuk AD Lambak kami fokus kepada minuman, and yang special ni kami R&D kepada 4 minuman yang utama yang berfokuskan kepada soda. Okey, so saya nak tanyalah, maksudnya betul lah air ni memang R&D sendiri, resepi sendiri, dan orang kata hasil daripada korang punya pencarian sebelum ni korang nak tapi korang dapatkan sendiri. Betul. Oh, satu perkara yang sangat-sangat menarik guys. Saya rasa saya pun nak kena dapatkan satu lah untuk saya cuba selepas ini. So itu saja daripada kami guys. So thank you so much. Kita stay tune. Kita kembali kepada Isha di set pentas. Terima kasih. Kembali lagi kita dengan Prof. Jadi kita hampir siap. Bau dia sangat orang kata menyelerakan. Ini sangat menggugat iman kita yang tengah puasa ni ya. Kita jangan lupa bahan utama dia. Ya, basil leaf. Boleh saya dapatkan apa tu? Pisau Isha. Sudah tentu. Okey, nak saya tolong potongkan ke? Kita boleh ke potong. dia cuma letak je. Okey. Tapi sebenarnya lebih sedap lah kalau siap-siap macam tu je sebab ada air tangan kita dalam tu kan. Betul. Lebih sedap orang kata makan pakai tangan pun lebih sedap kan? Potong lagi lah, bagi dia lebih sikit bau dia lagi sedap kan. Dia lebih banyak lebih sedap lah kiranya ni. Ya, betul. Kalau saya duduk di situ tangan kiri pula yang nak kena masuk kan Isha. Okey. Dia sebenarnya basil leaf ni dia bau saja pun ataupun ada rasa dia sendiri? Dia bau dia dan juga rasa dia boleh makan ya. Ni sangat ni adalah satu herbs lah ya. Kalau di negara barat tu dia sangat popular lah ya. Kalau di sini nak dapat yang the fresh ones very difficult. Betul. Tetapi kalau orang yang tak ada tu kadang-kadang dia beli yang dah sedia ada kan. Yang dalam botol-botol tu kan. Betul. Okay. Jadi kita dah nak siap ke? Ada apa-apa lagi yang nak ditambah? Dekat sini ada telur. Telur ni untuk apa ya? Telur tu nanti kita nak goreng asing dan kita boleh letak je lah di sebelah. Jadi kita ketepikan barang-barang yang tak pakai. And kita boleh set up telur dan kita juga ada nasi kan? Nasi tu bahasa asing ya. Jadi ni boleh dimakan dengan nasi. Okey, kita dah siap insya-Allah ya. Cuma saya tak boleh nak rasa lah kita bulan puasa. Betul. Kita boleh nak rasa lah. Kita boleh bau je. Apa pun rasa dia. Masih rasanya sedap je kot sebab Prof yang buat. Wallahu alam ya, kita cuba. Okey, alright. Sekarang ni kita kalihkan ke dalam mangkuk. Betul. Kita buat. Okey, kita boleh buat dalam mangkuk. Okey, kita punya ayam pak kapau dah siap. Okey, sambil-sambil kita goreng telur, nak tanya jugalah kan, apa perkembangan HEPA so far? HEPA
HEPA seperti biasa kita akan terus memperkasakan lagi para pelajar supaya menjadi usahawan yang berjaya. Ya, pada masa yang sama juga pelajar seharusnya menjana inovasi mereka dan juga mereka supaya lebih kreatif dalam menghasilkan program-program yang berkaitan, dan kita juga ada beberapa program yang besar yang sedang dianjurkan oleh Sekretariat Kota J. Dengar-dengar juga ada himpun budaya kan? Boleh terangkan sikit tak? Okey. Bagi teaser sikit lah apa tu himpun budaya kan? Ya, himpun budaya tu adalah berkaitan dengan kebudayaan, ya, mempertingkatkan lagi kebudayaan supaya, dan kalau festival filem for example, kita akan memastikan bahawa partisipasi ya daripada universiti lain juga, ya. Oh, Jadi dia bukannya kita akan USM saja, dia terus satu Malaysia punya universiti. Betul, yang itu yang kita boleh tahan tak? Itu yang kita nak program-program yang bersifat impact, ya, impact. So USM lead. Jadi USM perlu menghasilkan program kita lah peneraju pada program-program besar macam ni. Betul. Okay, dan saya juga percaya bahawa pelajar-pelajar USM sebenarnya mempunyai daya kreativiti yang baik, ya. Misalnya di macam ini, ya, program di Desa Aman di Lambak ini juga merupakan satu usaha keusahawanan yang sangat baik, ya, yang perlu diberi diberi penekanan lah, ya, diberi peluang juga. Diberi peluang pujian atas usaha mereka menjalankan aktiviti-aktiviti yang bagi saya agak besar lah setelah beberapa tahun kita berdepan dengan COVID-19 kan. Jadi ini rasanya salah satu aktiviti yang kita mula naik secara fizikal lah. Dan kita juga berharap bahawa di USM Create di Georgetown tu juga lebih banyak lagi program-program yang menarik akan menanti anda semua. Pastikan anda terus menyokong, dan saya kira itu adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh para pelajar di USM. Prof, telur tu nak letak atas nasi terus ataupun nak letak dekat tempat lain? Sebab saya tengok kuali ni agak besar juga, jadi kita boleh letak aja. Letak terus? Okey, kita nak garnish dia kat sini, kita nak buat plating. Kita letak aja di tepi, ya. Mungkin juga tak apalah sebab ada satu nasi saja, ya. Untuk kita boleh buat di situ. Tapi nasi ni untuk siapa? Untuk Prof ke untuk saya? Untuk you lah. Masak untuk saya lah ni. Betul. Saya ingatkan tadi tujuan plating je. Okey, kita boleh letak di tepi, ya, sebagai sebagai persediaan untuk makanan. Terpulang kalau yang nak berkuah, tapi yang ni saya buat agak kering sedikit, ya. Okey, soalan terakhir saya sebelum kita settle plating apa semua ni, nak tanya jugalah apa harapan Prof untuk pelajar-pelajar di USM ni berkenaan keusahawanan, berkenaan bakat dan berkenaan universiti ni sendirilah. Apa harapan Prof untuk kami semua ni? Harapan saya adalah mengharapkan pelajar semua mencari peluang untuk berniaga, ya, untuk tidak duduk saja tetapi menjadi seorang pelajar yang aktif, ya. Aktif itu maksudnya mengambil peluang untuk berpersatuan, mengambil peluang untuk terlibat dalam perniagaan, mengambil peluang di HEPA juga kita ada peluang-peluang untuk menjalankan latihan industri, ya, di mana kita juga menyediakan bantuan, ya, kepada pelajar sekiranya mereka memerlukan bantuan, sekiranya tidak ditaja oleh syarikat di luar sana. Jadi datanglah dapatkan lebih banyak maklumat daripada HEPA, dan juga pada masa yang sama juga untuk mendapatkan lebih maklumat daripada PTJ masing-masing, ya, pusat pengajian masing-masing. Saya kira betul tu Prof, saya sangat setuju. Kalau bukan kita bermula dekat sini, dekat mana lagi lah kan kita nak cari peluang, semua peluang, sebab Universiti Sains Malaysia sekarang memang banyak menawarkan peluang kepada pelajar-pelajar sendiri pun. Jadi kita sebagai pelajar pun mestilah pandai cari peluang tu. Okey, dah siap kita punya ayam pat krapau untuk saya lah kan. Tak sabar nak makan, tapi puasa kan nak makan, tapi kena sabar. Jadi mampu tengok je sofa dan mampu bau je. Jadi dia sangat menggugat lah. Okay, terima kasih Prof untuk buatkan ayam prat kapau untuk saya pada hari ini. Again, thank you so much. This is almost the end of
today's segment. Mungkin kita akan berjumpa selepas lagi lah untuk selepas ni untuk program-program lain di bawah USM Create. Jadi sekali lagi terima kasih sangat-sangat kerana menyertai kami, kerana turun padan untuk masak bersama saya dan masak untuk saya. Jadi rasanya itu sahaja daripada kami pada hari ini. Okey, terima kasih. Selamat berbuka puasa semua. Bye.